Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan, khususnya kepada usahawan-usahawan tulen Bayurish yang berjiwa kental seperti usahawan Panglima Harimau Berantai. Jadi kali ini perkongsian aku ialah tentang tajuk overpaid ataupun dalam bahasa Melayunya terlebih bayar komisen, yang menyebabkan banyak syarikat-syarikat yang berkonsepkan binary akhirnya gulung tikar. Dan akibatnya banyak bisnes-bisnes yang berasaskan networking ini yang sebenarnya bagus untuk orang ramai, terutamanya mereka-mereka yang tidak ada modal ataupun yang ada modal kecil, tidak ada pengalaman dalam membina bisnes seperti buka restoran, pasar raya, buka kilang dan sebagainya, untuk belajar bisnes dan seterusnya menjana pendapatan yang lumayan. Kerana bisnes networking ini modulnya begitu mudah, semua orang boleh menyertai dan risikonya sangat kecil. Tetapi malangnya pada hari ini, bisnes-bisnes yang berkonsepkan networking ini apabila menggunakan plan pairing, masalah utamanya ialah syarikat itu sendiri akan gulung tikar. Kenapa gulung tikar? Kerana plan marketing ni tu, komisen yang nak dibayar tu terlalu besar sehingga melebihi kadar jualan, dan apabila dia berkembang dan terus berkembang, lagilah teruk, nilai komisen pairing itu melebihi kadar jualan syarikat itu sendiri. Memang dahsyat sebenarnya. That's why konsep bisnes binary ini kalau tak ditangani dengan baik, ia akan menjerumuskan bisnes itu menjadi lara, menjadi haram, dan mungkin akan terkait dengan riba. Contohnya, apabila kadar pairing, komisen itu tetap, tidak berubah. Samalah seperti nanti interest bank yang kadar tetap. Apabila kadarnya tetap, maka ia akan terkait dengan riba. Kerana dia dalam Islam, bayaran komisen itu mestilah ada turun naiknya bergantung kepada keuntungan perniagaan itu, dan kadar yang diberikan itu ataupun nilai komisen atau bonus yang diberikan itu mestilah dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak, pihak syarikatnya dan juga pihak pelaburnya ataupun usahawan-usahawannya, yang mana prinsip dia mestilah syarikat tidak rugi dan juga usahawan itu atau ahli-ahli itu juga tidak rugi. Win-win situation. Dia bergantung kepada profit sharing yang tidak lara. Jadi kat sini aku nak tunjukkan macam mana kiraan yang menyebabkan overpaid itu berlaku. Okey, overpaid dalam bahasa Malaysianya ialah terlebih bayar. Terlebih bayar komisen. Bagaimana terlebih bayar komisen ini boleh berlaku? Okey, satu contoh yang sederhana, yang simple ni, katalah ini anda U1 dan di bawah ini ada U2, U3. Macam ni Anda ialah level 0, ini ialah level 1, satu orang. Level 2 sini boleh satu orang kan. Level 3, level 4, level 5, level 6, katalah sampai level 7 Okey. Setiap satu orang mengenakan 2 rakan kan. Sini 2, selepas tu 2 orang kenakan 2 rakan jadi 4. Setiap 4 orang kenakan 2 rakan jadi 8, dan seterusnya 16, seterusnya 32, seterusnya akan jadi 64,
dan dia akan terus berkembang lah kalau ke bawah kan. Tapi sebenarnya pada tahap ini pun sudah berlaku overpaid. Pairing dia atau pot dia, kalau di biorisk dipanggil pot lah, ataupun pairing U1 ni sebenarnya dia akan menghasilkan 127 pot atau pairing dan di sini akan menghasilkan 126 pot. Di sini akan menghasilkan 124 pot. Level seterusnya akan menghasilkan 120 pot. Di sini akan menghasilkan 112 pot. Sini akan menghasilkan 96 pot. Di sini akan menghasilkan 64 pot. Yang bawah ni terakhir sekali dia tak ada lah, sebab dia tidak menaja, so kosong pot ataupun kosong pairing. Okey, baik. Kalau kita campurkan semua ni, jumlah pair dia sebenarnya ialah 769 pot. Banyak tu. Tetapi jumlah orang dia, campurkan dua-dua ni, sini dengan sini kita campurkan dua-dua, sebenarnya ialah baru 255 orang. Tengok, ahli dia atau orang dia 255, tetapi jumlah pairing ialah 769 pot. Okey, dalam situasi pertama, ini analisa dia, analisa 1, K1 sel yang kita dapat daripada 255 orang ni seperti berikutnya. Selnya ialah 255 darab dengan, kalau di biorisk 200 lah, package yang paling rendah di kosong tu. Jadi akan menghasilkan RM51,000 jualan dia. Okey, ini RM lah Manakala komisen penajaan ialah RM50 satu orang kan. 50 darab dengan jumlah orangnya ialah 255. So akan terhasil sebanyak 12,750. Okey. Manakala pairing dia, ini yang bahaya ni, atau pot dia, 769 darab dengan RM30 satu pair. Jika tak ada indeks tetap yang aku kata tadi boleh menyebabkan haram jumlahnya ialah RM20,070. Jadi yang ini ialah kos tolak. Okey, dan kita anggarkanlah kos barangan dan juga pengurusan daripada sini 30%. Sebenarnya setengah-setengah syarikat terutama di bandar, 30% tu tak cukup tau. Tapi oleh kerana biorisk ni di kampung, kosnya rendah, jadi secara sederhananya bolehlah dikawal 30%. Kos pengurusan lah 30%. Berapa nilai dia? Kita darab dengan sel tadilah sebanyak 30%. Jadi 51,000 darab dengan 30%. Maka kita akan dapat kat sini ialah 15,300. Ini ialah kos yang negatif tu. Jadi bila kita tolak 51,000 tolak 12,750 tolak 23,070 tolak dengan kos pengurusan operasi syarikat 15,300, maka kita akan dapat negatif RM 120.
Maknanya dalam kata lain, rugi. Nampak? Ataupun yang dinamakan overpaid. Okey? Overpaid sebanyak negatif RM120. Inilah sedikit penerangan bagaimana overpaid itu berlaku sebenarnya dalam mana-mana syarikat yang menggunakan plan pairing. Kalau di Biorisk ni kita menggunakan istilah POT. Jadi sebenarnya komisen menggunakan kiraan secara binary ini ramai yang suka. Kalau di Malaysia ini majoriti usahawan networking dia akan cari syarikat pairing ni ataupun binary ni. Okey, analisa yang kedua contoh yang kedua. Okey, analisa 2. Okey, analisa 2 ini kita mengambil pendekatan kiraan yang lebih realistik ataupun yang berlaku hari-hari dalam mana-mana company networking yang berasaskan binary ini. Maknanya nilai pairing yang belum pair itu biasanya akan carry forward. Kalau di Biorisk ini akan di carry forward sehingga 24 bulan ataupun 2 tahun. Tetapi dalam masa 24 bulan, 2 tahun itu, jika seseorang usahawan itu membeli satu produk yang bernilai RM50 saja, maka dia akan dapat 24 bulan berikutnya. Dalam kata lain, hampir kekal forever lah nilai pot di dalam plan fast start itu di kaki besar. Dia tidak akan flushing, dia akan kekal forever selagi mana dalam tempoh 24 bulan atau 2 tahun itu dia pernah membeli, maka sistem akan lock, akan carry forward ke 2 tahun berikutnya. Okay, dalam kes yang kedua ini kita akan membandingkan kiraan jumlah sale yang terakhir ataupun pada hari berkenaan berbanding dengan nilai pairing atau potting terkumpul kemungkinan yang akan berlaku pada upline di atas sana ya. Jadi contoh kiraannya seperti berikut ya. So kalau begitu ya, kita akan ambil sale itu daripada sale yang terakhir, sale pada hari berkenaan. Contohnya kalau tengok tadi kiraan tu sampai level ke-7, maka kita akan ambil sale sehingga level 7 saja. Maknanya hari yang terakhir. Jadi di situ jumlah orang dia ialah 128 orang darab dengan RM200. Maka akan terhasil sebanyak sale-nya ialah RM RM25,600. Ini jumlah sale. Manakala jumlah tajaan pada hari berkenaan ialah RM50 darab dengan 128, maka akan menghasilkan RM6,400. Pairing yang berlaku ataupun pot dia tu berapa? Sama juga ya. Nilainya ialah 769 pot darab dengan RM30. So akan menghasilkan RM23,070. Sama juga macam tadi. Jadi kalau kita tolak ini ialah kos negatif ini pun sama juga kos. Jadi ini ialah sale positif lah. Okey, positif. Jadi kalau kita tolak jumlah sale pada hari berkenaan berbanding dengan nilai pot atau pairing yang berlaku, maknanya 25,600 tolak dengan 6,400 tolak dengan nilai pairing yang berlaku sebanyak 23,070, maka di sini nilai dia ialah negatif RM 11,550. So
lagilah parah kerana kebanyakan syarikat akan menghadapi masalah cash flow kat sini Kalau tengok sale tadi baru 25,600, tetapi jumlah pot dia yang nak dibayar itu sebanyak RM29,470. Jadi bila kita tolak, negatif RM11,550. Ini contoh yang simple ataupun yang sangat sederhana yang kita ambil daripada level 1 hingga level 7. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya pada syarikat-syarikat yang tidak menggunakan indeks spot ataupun pairing, apa yang akan berlaku sebagaimana yang aku tunjukkan sekarang ini. That's why sekarang ini kalau kita tengok mana-mana syarikat yang menggunakan commission berdasarkan kepada binary ini, kalau dia tidak ada index pairing ataupun capping, kebiasaannya akan tutup, akan bankrupt. Walaupun syarikat berkenaan menggunakan yang dipanggil capping harian ataupun capping bulanan, ini pun sebenarnya tidak akan mampu untuk menyekat masalah overpaid atau terlebih bayar ini. Jadi secara kesimpulannya ialah pendekatan biorisk, pendekatan biorisk menggunakan indeks spot di dalam Faststart adalah betul, dan juga indeks reward starter di plan repurchase atau maintain itu adalah tepat sekali. Dan dengan cara ini kita dapat menyelesaikan masalah dalam industri networking ini yang rata-rata usahawan-usahawannya suka memilih plan marketing ataupun plan commissionnya menggunakan kiraan pairing ataupun kalau di biorisk kita menggunakan istilah pot dan juga reward starter. So masalah overpaid ini dapat diatasi dengan cara begini biorisk alhamdulillah sekarang ini kita 100% tidak overpaid. Jadi anda semua, usahawan-usahawan semua boleh tidur lena dan insya-Allah boleh pencen dengan pendapatan setiap hari yang dijana melalui konsep binary yang diubah suai, di mana di biorisk ini dinamakan plan marketing progressive trading. InsyaAllah pendekatan biorisk menggunakan indeks pot di plan Faststart dan juga indeks reward starter di plan maintain atau repurchase dapat menyelesaikan permasalahan yang asalnya konsep bisnes ini yang berasaskan binary adalah haram, adalah lagu dan mungkin juga boleh terkait dengan riba. Jadi kita boleh selesaikan dengan cara mengubah suai formula matematiknya dengan menggunakan indeks pot dan juga indeks reward starter. Okey, itulah sedikit perkongsian tentang masalah overpaid dalam plan pairing ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada usahawan networking supaya mereka faham mengapa indeks pairing ini sebenarnya adalah wajib diguna pakai di mana-mana syarikat supaya ia dapat mengatasi masalah overpaid ini dan akhirnya nanti akan menjerumuskan syarikatnya dan juga usahawannya ke dalam satu bisnes yang lara ataupun haram. So itu saja perkongsian aku pada kali ini. Jadi aku mendoakan korang semua yang berada dalam industri networking ini akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan hidup,
dan juga kejayaan, menjadi usahawan yang berjaya di dunia dan juga di alam akhirat nanti. Sekian, terima kasih.